Okey. So macam mana kita nak selesaikan ini pun salah satu awak tengok 7 darab kosong dia akan jadi 7 darab kosong dia akan jadi kosong kan? Kosong. Bawah kosong. Kalau bawah tu kosong, kita tak boleh nak solve undefined. So macam mana kita nak gunakan, macam mana kita nak buat? So dia menggunakan konsep dengan konsep limits. Kalau di awal topik limit ni digunakan Bro, kencing lah lihat bro. equals to 0. Bro, zoom mula purung bro. Tolong WhatsApp diam, lah. Tiga pun di WhatsApp mana? over x. Okay? Dia itu ini akan jadi 1. Kita gunakan konsep ni. Ini bermaksud sin tu bersudut x perlu bagi dengan x baru kita akan dapat 1. Kalau katakan sin di sini untuk soalan I ni, dia punya sudut dia apa? Sudut untuk sin ni 3x. Sudut untuk sin adalah 3x. Dia make sure 3x bahagi yang 3x baru boleh dapat 1. Masalah di sini bawah adalah 7. Jadi macam mana nak buat? Jadi sekarang ni kita jadikan dahulu dalam keadaan sin 3x bahagi 3x. Jadikan dahulu macam ni. Okey, kemudian masalahnya soalan kita apa? Soalan kita adalah 7x bukan 3x. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita darabkan dengan 3 untuk hapuskan 3 dan bahagi dengan 7. Okey, saya ulang balik. Soalannya limit x approach to kosong sin 3x. Okey, jadi kita kena bahagi dengan 3x sepatutnya. Baru boleh dapat 1. Masalahnya soalan kita bukan 3x tapi 7. Jadi sekarang ni senang awak keluarkan siap-siap 1/7. Kenapa awak keluarkan siap-siap 1/7? Sebab 7 ni constant kan? So bila constant kita keluarkan sebab dia tak ada effect pun. So kita keluarkan 1/7. Okey, bila kita keluarkan jawapannya akan jadi apa kat sini? Dia jadi sin 3x. Soalannya akan jadi sin 3x over 21st x. Betul tak? Per 21x. Kita tak nak 21x. Jadi kita darabkan dengan 3 di sini. Sebab apa kita darabkan 3? Sebab 3 bagi 3 habis. Kita nak naturalkan balik 3 ni. 3 yang di bawah diadakan sebab perlu memenuhi syarat sin 3x over 3x supaya dapat 1. Memenuhi konsep yang di atas ni. Tapi kita punya soalan adalah 7x yang di bawah ni. So kita naturalkan balik 3. Macam kita nak naturalkan balik 3. 3 ni berada di bawah iaitu bahagi. So macam nak naturalkan bahagi? Nak naturalkan bahagi kita darabkan dengan nombor yang sama iaitu 3. So dapatlah macam ni. So ni semua ni akan jadi 1. Jadi jawapannya adalah 3/7 darab dengan 1. So jawapannya adalah 3/7. Okey, faham? Boleh tak? Kelas? Boleh. Okey. Boleh. Kita pada contoh yang kedua. Yang kedua adalah sin 2x bahagi sin 3x. Ini macam mana pula? Dia tak ada yang bawah tu. Dia pun kita boleh ada-adakan juga.
sin limit x equals to 0 sin 2x. Jadi macam saya cakap, nak jadikan dia satu macam mana? Bahagi dengan 2x. Tapi kalau bahagi dengan 2x, dia akan dah jadi soalan yang lain. So kita nak naturalkan 2, kita letak darab dengan 2 di sini. Okey? Terusnya yang bawah tu ada lagi kan? Sin 3x. Pun sama juga, nak naturalkan dia, kita perlu bahagi dengan 3x. Lepas tu, macam mana nak naturalkan 3? Darabkan dengan 3 di luar. Okay. Dan di sini perasan tak? Atas x, bawah x. Kita boleh cancel out actually. Ya. So kita boleh cancel x dengan x ni. Jadi jawapannya adalah apa? Jawapannya adalah 2/3, di mana atas tu 1, bawah pun 1. So jawapannya adalah 2/3. Senang je kan? Okey. Macam mana yang soalan yang ketiga ni pula? Okey, macam mana soalan yang ketiga? Okey, soalan yang ketiga, limit 2x plus sin x over x tolak sin 2x. Okay. Kita tengok ke sini. Ni Okey, ini soalannya. Jadi saya buat je per x. Buat per x. Ni per x dan per x. Sebab apa saya buat per x? Sebab bendanya sama. Kalau saya cancelkan, habislah x tu. Saya buat per x. Kemudian bila saya buat per masing-masing per x, dah jadi pecahan-pecahan. Jadi kemudian saya asingkan pecahan tersebut. Macam ni lah. A tambah B bagi C kan. Okay, kita boleh asingkan dia menjadi A per C tambah B per C. Okay. Okay, jadi bila saya asingkan jadi 2 per X X per X. Jadi sini okey dah sebab sini boleh jadi 1. Ya, ini boleh jadi 1. Okey, masalah di sini. Sin 2x ni. Yang bawah ni akan jadi x per x. Sin 2x per x. Ini tak boleh jadi 1. Jadi gunakan konsep tadi saya ajar tadi apa? Darabkan dengan 2. Tapi yes, bahagi dengan 2. Kemudian darab dengan 2 balik. Ni bahagi dengan 2, darab dengan 2 balik. So bila dia jadi natural balik lah. Sebab apa kita darab dengan 2? Sebabnya sudut untuk sin adalah 2x. Bila sudut untuk sin adalah 2x, bawah tu mesti 2x juga. Supaya kita gunakan konsep yang tadi, iaitu sin something bahagi something dapat 1 kan. So kita dah bahagi dengan 2x. Tapi bila kita bahagi dengan 2x, dah jadi soalan yang lain. Kita kena kembali pada soalan asal. So macam mana nak naturalkan 2 di sini? Darabkan dengan 2. Okay. So bila dah macam tu, selesaikanlah. Sini 2x over x akan jadi 2. Sin x over x akan jadi 1 per 1 tolak di sini 2 darab 1. So jawapannya adalah minus 3. Kenapa saya bahagi dengan x? Kenapa saya tak bahagi dengan 2? Kenapa saya bahagi dengan x saja? Kenapa saya tak bahagi dengan 2x? Sin x. Kalau saya bahagi dengan 2x boleh tak? Boleh juga sebenarnya. Okay, kalau saya guna kaedah yang lain. Tapi saya bahagi dengan 2x. Limit. Nampak tak? Bukan saya. Nampak. Okey. 2x
tambah sin X. Katakan saya bahagi dengan 2X Okey, bawah ni pun X. Tapi lebih sukar lah jadi. Sebab apa lebih sukar? Dia hanya memenuhi dekat sini saja. Yang lain tu kena modify sikit. So semua bagi dengan 2X. Okey. Dia akan So, jadi kompleks. sekarang dia akan jadi macam mana? Limit 0 2x over 2x tambah di sini sin x, betul tak? Sin x. Jadi saya keluarkan siap-siap di sini. 1/2. Boleh tak? Tak ada masalah kan? So tinggal X saja. Boleh tak di sini? Boleh tak kelas? Boleh Okey, bahagi dengan ini X per 2X. Kemudian sini akan dapat 1 lah. Terus dia buat 1. Okey, sebab sin 2x over 2x 1. So jawapannya adalah apa? Jawapannya adalah sini 2x over 2x akan dapat 1 tambah 1/2 bahagi x per 2x, x habis potong dapat 1/2 tolak 1. So nanti jawapannya sama juga kan? Minus 3 juga. Betul tak? Betul. Boleh? Ini 2/1, maksudnya 2/2 lah. 2/2 tambah 1/2 jadi 3/2. Bawahnya akan jadi 3 bahagi dengan negatif 1/2. Dapat negatif 3, dapat balik minus 3. Boleh kelas? Kelas? Boleh tak? Boleh. Okay, good. So kita masuk pada piecewise function. Okay. Piecewise function ni adalah cara kita nak selesaikan sebelum ni nak dapatkan limit untuk satu fungsi saja. Ya? Tapi untuk piecewise function ni adalah di mana kita nak dapatkan fungsi cerap demi cerap. Maksudnya dalam satu fungsi tu ada sub functionnya. Ya? Ada sub function. So kita nak tahu di setiap sub function tu berfungsi ataupun tidak. Adakah dia wujud? Sebab ini adalah syarat untuk kita nak dapatkan kesimpulan. Jadi sekarang tengok di sini ada 3 sub function di mana sub function yang pertama dan satu fungsi f(x) ada 3 sub function di mana sub function pertama pada x lebih kecil daripada minus 1. Maksudnya di sini apa? Maksudnya dengan kata lain daripada negatif infinity. Kita tahu negatif infinity tu kat mana sebab dia sangat yang sangat paling kecil lah. Hingga minus 1. Maksudnya kalau x tu daripada infinity, x daripada negatif infinity sampai minus 1, tetapi termasuk tak? Tak termasuk Tak termasuk. Dan sub function yang kedua adalah daripada minus 1 hingga 3. So minus 1 dia termasuk, maksudnya dia close hingga 3. Fungsinya adalah x square minus 3 dan x x more than 3. So 3 sampai apa tu maksudnya? 3 sampai positive infinity. Okay. So 3 tu termasuk tak? Tak termasuk. Okay. So
So kalau sebelum ni awak belajar masa awal topik kita gunakan graf, actually apa yang awak tengok dalam graf tersebut, dia sebenarnya di present piecewise sebenarnya. Kalau awak tengok daripada yang mula topik kita dapatkan limit menggunakan graf kan. Macam ni kan. Semua ni. Actually ni semua adalah piecewise. Sebab apa? Sebab ini satu fungsi. Daripada ni garis ni satu fungsi, daripada sini ke sini satu fungsi. Dari sini ke sini satu fungsi. Kemudian daripada 9x sama dengan 9 sampai fungsi infinity satu fungsi. So ada 4 sub function di situ. Itu juga dengan ni kan. Daripada negatif x sama dengan negatif infinity sampailah 2, fungsi dia macam ni. Pada 2 hingga 6 fungsi dia macam ni. Okay, fungsi dia macam ni. Nampak tak kasar saya? Nampak. Okay. Daripada 6 hingga 8 fungsi dia macam ni, straight saja, iaitu pada y sama dengan 3 straight saja. Dan pada x sama 8 hingga 10 fungsi macam ni yang ke bawah, dan daripada 10 hingga positive infinity dia ke bawah, dia ke bawah sampailah dia divert lah. So ini pun sebenarnya adalah piecewise function. Itu dengan ni lah, semua yang saya ajar ni semua ni piecewise function Jadi ni satu fungsi, ni satu function daripada negatif infinity sampai kosong. Kemudian daripada kosong sampai something value sini pun satu fungsi. Daripada something value sini sampai 4 pun satu fungsi sampailah positive x. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan limit. Master apa cantik Kita nak dapatkan limit without the graph. Yang tadi tu sebab dah ada graph, tapi kalau tak ada graph macam mana kita nak dapatkan? Kalau yang saya berbincangkan di sini, ini limitnya hanya satu fungsi saja. Wih, dah maju Telegram. Okay. Jadi macam mana kita nak selesaikan without the graph? Okay. So limit fx x equal to 3. So kita tengok x equal to 3, kita kena tengok bila saya cakap apa, limit x equal to 3 without the notation kan. Bila without the notation maksudnya dia nak dapatkan limit to side kan. Saya dah ajar dah awal-awal topik dan hari tu. Bila x equals to 3 without the notation, notation tu maksudnya plus or minus ke atas, maksudnya kita nak dapatkan limit to side. So macam mana nak dapatkan limit to side? Kita kena dapatkan x equals to 3 in the left hand side and the 3 in the right hand side. 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Ini sebabnya graf ni dilukis. Tapi selalunya graf tak dilukis kan. Ataupun you all boleh lukis sendiri graf lah. Okay, tengok pada 3 di sebelah kiri. So kita tengok daripada piecewise function tadi. Ni, 3 di sebelah kiri maksudnya dekat fungsi mana terlibat? 3 di sebelah kiri. Adakah fungsi yang pertama? Fungsi kedua. Okay, sebab apa tidak? Sebab dia sampai -1 saja. Sedangkan kita nak x equals to 3 in the left hand side. Bila 3 in the left hand side bermaksud lebih kecil daripada 3 tapi nak dekat-dekat dengan 3. So dekat fungsi yang kedua ni lah. Jadi kita ambil limit x square minus 3. Okay. Limit x square minus 3. Bila kita masukkan limit x square minus 3 di sini, jadi 3 kuasa 2 dapat 9. 9 kuasa 3 dapat 6. Kemudian kita dapatkan pula pada 3 di sebelah kanan pula. 3 in the right hand side. Limit x equals to 3 in the right hand side bermaksud dia lebih besar daripada 3 tapi nak dekat-dekat dengan 3. Maksudnya sub function mana yang terlibat? Ketiga. Yang ketiga, sub function ketiga itu 6. Jadi kedua-duanya 6, 6. Di sebelah kiri pun 6, di sebelah kanan pun 6 berdasarkan pada piecewise function yang diberikan atas. Jadi limit fx x equal to 3 adalah 6. Maka wujudlah limit to side. Limit to side adalah 6. Okey. So soalan B. Soalan B, limit fx x equals to 1. So bila equals to 1 kita kena dapat limit
in the left hand side and the right hand side. So limit f(x) equals to y in the left hand side bermaksud lebih kecil daripada 1 tapi berhampiran dengan 1. So mana satu graf yang terlibat? 2. 2 juga Square Kita minus masukkanlah 1 kuasa 2 adalah 1, 1 tolak 3 adalah minus 3/2. minus 2. Okay, minus 2. 2. Dan limit f(x) equals to 1 in the right hand side. Bila y in the right hand side, maksudnya lebih besar daripada 1 tetapi hampir-hampir dekat 1. So dia dekat sini juga, antara sini juga nilainya. Maksudnya fungsi yang terlibat adalah subfunction kedua pun kita akan dapat nilai yang samalah. Minus 2 juga. Maka limit f(x) equals to 1 adalah minus 2. Dia tak ada. Sama dengan. Dan soalan C, limit f(x) equals to minus 1. So kita nak dapatkan x equals to minus 1 in the left hand side and the right hand side. So in the left hand side, minus 1 in the left hand side bermaksud dia mesti lebih kecil pada minus 1 tapi nak dekat-dekat dengan minus 1 lah. So dekat mana berada di dekat fungsi mana yang terlibat? Lebih kecil pada minus 1 tapi nak dekat-dekat minus 1. Maksudnya fungsi yang Sama. jadi 1 per jadi berapa? Jadi jawapannya adalah negatif infinity ya. Kenapa negatif infinity? Sebab minus 1 in the left hand side adalah dia kosong. kosong. Dia mendekati kosong. mendekati kan? Sama. Maksudnya berapa? Minus 1.0000001 kan? Betul tak? Minus 1 in the left hand side bermaksud minus 1.00000000001, betul tak? Atau dengan kata lain minus 1.0 tu ulang banyak kali 1, betul tak? Betul? Okey, jadi masukkan dekat sini 1 bahagi 1.0 ada banyak nombor 0001. Ini faham bila saya cakap ini adalah nombor matematik bila bila macam ni kosong dot bermaksud apa? Kosong tu dia kena ulang banyak kali sampailah banyaklah kosong tu banyaklah nombor kosong tu. Kalau 3.334 sampai habis macam tu nombornya. Jadi kita boleh ringkaskan dia menjadi 3.334 dah ada bar kat Ulang. ya? Maksudnya 334 diulang banyak kali. Tapi ini dengan syarat nombor yang kita buat bar tu adalah nombor yang berulang sampai bila-bila nombor yang terjadi untuk nombor yang bukan nisbah. Okay. Kalau macam ni nombornya 3.334. Sini pun ada 334 juga. 334 tapi yang seterusnya tak sama pula. 7, 6, 3, 2, 0. Ni tak sama ni, tak bolehlah buat. Tak bolehlah jadi macam ni. So tak boleh buat macam ni, tak boleh. Okey? Yang boleh buat bar-bar ni dengan syarat yang nombor yang berulang tu sentiasa sama. Jadi macam ni lah. Jadi negatif 1.0 bar 1 tambah 1, nanti dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 per negatif 0.0. 0 tu ada banyak nombor kan sini kan? Betul tak? Plus. Betul. Betul. 1 per negatif 0.0000001. Nanti dia akan dapat nilainya negatif infinity. Negatif nombor yang sangat banyak lah.
So kita boleh tuliskan sebagai negative infinity. Okay. Dan seterusnya x equals to minus y in the right hand side pula. Jadi in the right hand side bermaksud satu nombor lebih besar satu tapi nak dekat-dekat negatif satu. Berapa? Lebih besar pada minus 1 dekat sini lah. Dekat sini iaitu yang keempat di sini iaitu function yang kedua. Jadi awak masukkan minus 1 kuasa 2 tolak 3 dia akan jadi minus 2. Jadi sama tak kedua-dua belah? Bila tak sama maksudnya limit does not exist. Okay? So ni awak buat sini exercise 1B ni buat semua. Okay. Okay. Buat semua ya. Okay, kita masuk pada limit at infinity. Okay, limit at infinity. Macam mana pula kalau x tu positive infinity? Macam mana? Kalau sebelum ni x tu any point ke tak? X tu A, B, C, x tu 1, 2, 3, minus minus 3, x equals to minus 7. Maksudnya computing the limit of point tu namanya. Tapi kalau kita nak dapatkan computing the limit when x equals to nombor yang sangat besar. Iaitu limit x equals to positive infinity akan dapat k. Sebab apa dapat k juga? Sebab nombor nyata kan, sebarang real number atau barang constant dia tak ada effect pun. Tak ada variable kat situ. Once kalau dah ada variable barulah limit tu effect lah. Okay? Tapi kalau nombor tu adalah constant, walaupun x berapa apa pun, dia still constant. Okay? Tapi limit x equals to positive infinity, x adalah variable kan. So dia akan jadi dia adalah menjadi lah itu sebabnya x tu dinamakan independent variable sebab dia limit x equals to negative infinity akan dapat negative infinity. Kalau sini 1 per x. Kalau nampak sini 1 per x. Kalau 1 per kosong memanglah undefined. Tapi di sini x equals to positive infinity. Bila x equals to positive infinity adalah nombor yang sangat besar. Let's say 1 juta lah. Tapi sebenarnya lagi besar kan, kita bukan nombor yang sangat besar bukanlah 1 juta. Maksudnya penghujung nombor atau nombor yang paling besar bukanlah 1 juta. Bukan juga 1 trilion. Berapa? Sangat besar lah, kita tak tahu nak cakap. So kita just cakap infinity saja, positive infinity. So 1 bahagi nombor yang sangat besar dia akan jadi kosong. Cuba awak try lah guna kalkulator. 1 bahagi 1 juta lah contoh. Dia akan jadi apa? 1 bahagi 1 juta dia akan jadi kosong kan? Berbanding dengan 1 bahagi dengan 0.0000000 sampai 1. Itu akan jadi nombor yang sangat besar. Tapi kalau nampak di sini limit check dia. Limit x equals to apa limit lah. Macam ni. Okay. Nak buat eksperimen. 1 bahagi 1 juta Okay, nanti dia akan dapat 0.000 tu sampai 9 kali kan? Sampai bukan sampai 9 kali, sampai 7 kali lah. Dia akan jadi 0.0000001. Maksudnya dia menghampiri kosong lah. Tapi kalau 1 bahagi 0.0000001 nanti dia akan dapat 1 juta. Ini apa ni? Ini adalah yang kes yang pertama ni bila kes yang limit x positive infinity ataupun negative positive infinity lah.
1/x. So dia akan jadi macam ni. Ini pula kes yang macam mana? Limit x approach to 0 positif 1/x. Nampak tak beza yang pertama dengan beza yang kedua? Nampak tak? Beza yang pertama adalah limit computing the limit of infinity. Sebab apa limit of infinity? Sebab ni x approach to infinity. Tapi yang kes yang kedua adalah computing the limit at x a point. Iaitu yang kita bincang sebelum ni lah. Ini yang kita bincang sebelum ni. Ini yang hari ni. So bila limit 1/x, x approach to nombor yang sangat besar, sama ada macam ni, ataupun negatif infinity pun sama. Sama ada positif infinity ataupun negatif infinity. So jawapannya tetap kosong. Sebab dia akan jadi satu bahagian nombor yang sangat besar, nanti dia akan jadi 0.something, ataupun kalau di sini kalau negatif negatif lah, negatif 0.000 something, jadi dia adalah menghampiri kosong. Dia akan menghampiri kosong. Clear tak? Boleh? Okey. Boleh Boleh doktor, boleh. Bagaimana pula kalau polinomial? Tadi kita bincangkan polinomial bila limit x approach to point kan? Point. Maksudnya point tu nilai-nilai lah. Sekarang ni kita nak dapatkan polinomial bila x approach to infinity pula. Infinity. So kita tengok pada polinomial tersebut. Kita tak nak ambil polinomial yang baik-baik. Kita ambil pada satu sebutan saja ataupun satu term saja. Polinomial kan dia ada banyak terms kan? X kuasa n tambah x kuasa n tolak 1 tambah kan semua yang tadi saya cakap tadi lah. Jadi sekarang kita nak ambil pada satu term saja, iaitu x kuasa n. Jadi kalau x approach to positive infinity tak ada masalah. Sebab memang akan jadi positive infinity lah. Sebab apa positive infinity? Sebab x approach to nombor yang positif. Bila kuasa ganjil ke, kuasa genap ke, dia still akan jadi positif. Dan nilainya apa? Tak payah nak fikir panjang. Kita terus je buat infinity. Sebabnya nombor yang sangat besar bila dikuasakan berapa banyak kali pun dia akan jadi lagi besar, betul tak? Adakah dia jadi lebih kecil? Tidak, tak logik kan? Dia akan jadi lagi sangat besar. Jadi lagi sangat besar tu kita tak tahu nombornya berapa, kita buat je positive infinity. Tapi masalahnya terjadi bila x approach to negative infinity. So apa masalah tu terjadi? Sebab bila negative infinity, bila dikuasakan dengan nombor genap, dia akan jadi positif. Contohnya macam ni kan. Negatif x darab dengan negatif x. Dia akan jadi positif infinity, positif x. Betul tak? Ini sebab kuasa 2. Kalau kuasa 4, darab lagi. Depan lagi. Okey, jadi negatif dengan negatif positif. Positif darab negatif, negatif. Negatif darab positif, positif. So dia akan jadi positif juga. Jadi positif infinity macam saya cakap, nombor yang sangat besar tak payah fikir panjang, bila kuasakan lagilah besar. Tapi bila negatif ni, kalau kuasanya adalah kuasa yang odd, nombor ganjil, dia akan jadi negatif. Ya, sebab negatif darab dengan negatif positif, tapi darab dengan negatif lagi kan jadi negatif. Sebab ganjil dia akan jadi negatif. Clear? Okay. Kenapa kita nak guna benda tu? Nanti saya akan terangkan. So sekarang ni kita ambil yang basic dulu, tengok macam mana. So limit 5 x equals to positive infinity 5 lah. Sebab constant kan. Begitu juga dengan limit 3 x equals to negative infinity, walaupun dia negatif ke ataupun positif ke sini, positive infinity ke negative infinity, tapi kalau constant dia tak ada efek apa-apa. Dapatlah 3 sini, dapat 5 sini. Tak ada efek. Okay. Yang menjadi efek bila ada variable dalam limit tersebut, dalam fungsi tersebut lah. Iaitu limit 2x cube x equals to positive infinity. So jawapannya apa? Positive infinity. Itu apa? Sebab positive infinity didarab dengan kuasa apa-apa pun dia akan jadi positif. Tapi bila kuasakan dengan 3, maksudnya nombor yang sangat besar dikuasakan dengan 3, maksudnya lagi besar, akan lebih besar lah, just buat positive infinity.
Tapi kalau negative infinity ni, kita tengah tengok kuasa dia. Kalau odd, dia akan jadi negatif lah. Kalau even, baru dia akan jadi positif. So, buat je negative infinity. Kalau yang ni, negatif 1 per x, tadi saya cakap, 1 per nombor yang sangat besar, dia akan dapat kosong. Even though x tu equal to positive infinity ataupun x equal to negative infinity. Clear? Boleh? Boleh. Okay. So, tengok Boleh. polinomial ni. Tengok ni. Tadi kita just ambil satu term saja kan daripada polinomial. Sekarang ni ada 3 terms bagi polinomial tersebut. So, sama juga. So, buatlah satu one by one. Term by term. So, sini 2 x kuasa 4. Ni kuasa 2. Ni kuasa x. So, mana kuasa yang paling besar? Kuasa mana yang paling besar? X kuasa 4. Jadi x kuasa keempat yang paling besar, dia tu genap ke ganjil? Genap. Bila genap, tengok kat sini. Dia positive infinity. So bila x equal to positive infinity, tak ada efek apa-apa. Sebab positive infinity kan. So the answer just dapat terus positive Positif. infinity. Infinity. Okay. Berbanding di sini, kalau rational tu masuk. Rasional, saya ada masa 2 minit lagi untuk saya tu. Jadi saya offkan Google Meet, kemudian saya onkan balik untuk saya terangkan yang begini. Okey? Okey. Okay. Okay. Okey.